Salam sejahtera anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal ni. Selamat Tahun Baru. Namun kita mulakan dengan perkembangan luar negara. Saham di Bursa New York mengakhiri tahun 2020 dengan capai paras rekod. Ini biarpun dengan ekonomi Amerika terus terkesan akibat COVID-19 dan permohonan bantuan pengangguran yang kekal tinggi di Amerika. Tahun ini, ekonomi Amerika terkesan dengan arahan tinggal di rumah akibat COVID-19 yang akibatkan sehingga kini 11 juta orang menganggur. Amerika adalah negara dengan kes COVID-19 tertinggi dunia pada 19.9 juta kes positif, 23% daripada kes positif terkumpul dunia. Namun pasaran ekuiti catat peningkatan dengan S&P 500 dilapor meningkat lebih 16% sejak 1 Januari 2020. Hari-hari terakhir dagangan 2020 turut dipacu sentimen positif selepas kerajaan Amerika umum pelan rangsangan terkini. Untuk tahun ini, Nasdaq meningkat 43% disokong peningkatan saham teknologi yang dapat manfaat akibat arahan tinggal di rumah. Dow Jones naik 7%. Pada semakan akhir, indeks Dow Jones naik 196 mata kepada 30,606 mata. S&P 500 naik 24 mata dan juga Nasdaq naik 23 mata. Dan jam 11 waktu London sebentar tadi, UK keluar daripada Kesatuan Eropah selepas 48 tahun. Peniaga di UK kini bersedia untuk perubahan operasi mereka pasca perjanjian ekonomi baru Britain dengan EU yang berkuat kuasa hari ini. Rata-rata mereka bimbang peraturan baru yang dikuatkuasakan akan menjejaskan perniagaan mereka dengan pelanggan di EU. Tepat jam 11 malam, Big Band berbunyi membawa era baru ke UK di luar EU. Namun tidak semuanya jelas dan nyata biarpun selepas rundingan yang rumit dan panjang. Pengasas syarikat KitSense, Rene Watson berkata dia bimbang sekiranya tidak dapat membayar gaji pekerjanya dan menjalankan perniagaan susulan peraturan baru perdagangan. There's going to come a point where cash flow is going to become a real issue. I might not be able to afford to pay my team. And the stress and the mental load of that is by far outweighs anything else. So I'm really worried about the impact, the financial impact, the real tangible financial impact. This is not posturing about the impact of Brexit and the possibilities. This is about right now, small businesses really struggling to be able to keep going financially. Perniagaannya perlu memenuhi set standard baru untuk menjual ke Kesatuan Eropah dan dia menganggarkan sijil keselamatan sahaja akan berharga sekitar €20,000. Di Essex, syarikat pengangkutan Young Transport and Logistics bimbang dengan peraturan baru. Mereka mengambil tindakan menghentikan semua perkhidmatan di Eropah. The dangers of being involved in long delays and receiving no revenue for those long days is actually, or would actually, cost more money. It is a gamble on our part. We might have an awful lot of egg all over our face come next week, but I suspect not. I think it's going to be a very, very challenging week next week. Sementara itu, pengurusi Hegasha Limited Fruit Peter Marshall berkata terdapat kos yang akan terlibat dan ia sudah pasti akan ditanggung oleh pengguna. There's going to be an impact, as in there's going to be a cost involved, and obviously unfortunately that cost is going to be handed on to the consumer. Brexit kini muktamad, namun hubungan UK-EU masih kukuh terjalin dengan perjanjian dagangan pasca Brexit. Pada 2016, 17.4 juta pengundi mengundi untuk UK keluar daripada Kesatuan Eropah. Rundingan yang penuh cabaran dan panjang turut saksikan dua kepimpinan UK, David Cameron dan Theresa May memegang jawatan Perdana Menteri. Boris Johnson dakwa masa depan UK kini di dalam tangan rakyatnya. Tegasnya, rakyat UK kini mempunyai kuasa untuk tentukan hala tuju, kedaulatan dan kemakmuran negara itu. Dan tahun 2020 tentunya memberikan pelbagai cabaran dan juga pengajaran kepada semua. Tahun ini juga ataupun tahun lepas juga menyaksikan beberapa perubahan penting dalam dunia perniagaan. Ini termasuk peralihan kepada pendigitalan dan juga kepimpinan dalam perubahan dan cabaran bagi usahawan beralih ke model dan juga perkhidmatan atau produk baru. Dan 2020 adalah amaran untuk kita tidak ambil mudah
sebarang risiko dan ketidaktentuan pada tahun baru 2021 ini. Tentunya ramai yang mengambil peluang tahun baru ini untuk memperbaiki diri dan organisasi berdasarkan apa yang dipelajari daripada 2020. Untuk melihat kepada penambahbaikan kepada kepimpinan, individu dan usahawan, kita bersama pengasas bersama dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Metamorfosa, Rozina Aziz. Metamorfosa adalah sebuah firma pemberikan latihan, bimbingan dan juga rundingan korporat di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Pertama sekali, Rozina, mungkin boleh jelaskan tentang 3 cabaran utama kepimpinan dan juga keusahawanan pada 2020. Apa strategi kepimpinan utama yang kita pelajari dan juga penting untuk kita ingati pada 2020 dahulu? Selamat tahun baru, Rizal. Selamat tahun baru. Saya rasa pada tahun ini kalau kita nak faham strategi kepimpinan, cabaran utama tahun lepas banyak membawa perubahan dan kita semua dapat menerima pengajaran yang memang berharga. Jadi ada 3 yang saya nak sentuhkan hari ini. Pertamanya adalah cabaran dari segi ketidakpastian akibat kelembapan ekonomi dan gangguan trend teknologi dan pasaran. Pemimpin dan usahawan memang perlu tangkaslah dan kena bertindak balas cepat terhadap pasaran dengan mengubah perniagaan mereka. Dari segi model perniagaan memang mungkin diubahlah atau kalau tidak banyak pun diubah sesuaikan sikit. Kalau kita memang perniagaan tu nak kekal dan berjaya. Para pelanggan pula kita rasa keperluan dan tingkah laku mereka memang sentiasa bertukar-tukar. Kita lihat pada tahun lepas tahun 2020 memang pada kadar yang pantas. Jadi kalau kita nak mengubah perniagaan tu, pengalaman pengguna adalah penting sebab kalau kita tak tukar, kita tidak dapat kekal relevan. Yelah, maklumlah kan Riza, kalau dulu tu perniagaan sekadar kedai dan perkhidmatan brick and mortar, tapi sekarang perniagaan dah semakin bertukar dan berhijrah kepada platform digital dan media sosial. Jadi kalau kita lihat kan Riza, memandangkan apa yang telah berlaku pada tahun lepas, sekarang dah tahun lepas, dan apa yang akan terus berlaku pada tahun 2021. Kalau kita lihat apa perlu para pemimpin dan usahawan dunia baru buat. Satu, mereka mesti ada pemikiran yang kritis dan kita gabungkan pula dengan pertimbangan yang baik. Masing-masing kenalah pandai kita nak sesuaikan diri, Rizal. Kena ada adaptability. Di samping itu mesti ada ketangkasan atau agility. Ketahanan tu penting, resilience. Dan akhir sekali bila kita lihat ada banyak trend yang sentiasa kita hadapi, perlulah ada inovasi bagi setiap syarikat. Cabaran kedua yang saya nampak adalah persaingan akan semakin sengit untuk mendapatkan pelanggan, dan pelanggan ni pemikiran mereka tu memang sentiasa berubah-ubah. Jadi bila ekonomi merosot kan, perniagaan yang akan kekal dan dapat bertahan adalah mereka yang paling kuat dan bersedia untuk bertukar pada setiap masa lah. Maklumlah sebab persaingan makin sengit. Jadi saya lihat pembaru atau innovators seperti syarikat seperti Amazon, mereka yang lebih jauh ke depan kalau kita lihat dari segi transformasi digital, dan mereka akan terus meninggalkan pesaing mereka jauh di belakang. Jadi kita kena catch up para usahawan terutamanya akan mendapat persaingan sebabkan usahawan SME semuanya, mereka pula akan ada menerima persaingan yang sengit lah dari peserta pasaran yang baru, Rizal. Yelah, sebab sekarang kan peluang pekerjaan pun agak suram, jadi makin ramai yang menempuh dunia perniagaan. Jadi persaingan tu memang akan lebih meningkat. Jadi kita penting sebagai ahli peniaga atau pemimpin juga apa titik jualan unik atau kita panggil unique selling point atau USP. Jadi kalau kita lihat USP tu,
kita kena ada USP yang paling menarik dan paling relevan lah kalau kita kepada pelanggan, segmen pelanggan yang kita pilih bagi perniagaan. Jadi apa yang penting saya nampak ya, kita mesti tawarkan barangan atau perkhidmatan yang paling baik kepada segmen pelanggan yang kita sasarkan. Dan dari segi operasi pula kita kena dapat beroperasi dengan kos yang paling menjimatkan. Dan model perniagaan tu penting. Riza, kalau kita yang dia mesti ada sustainability ya, boleh bertahan. Kalau berbanding dengan pesaing lain dalam kategori yang sama. Dan jangan lupa kalau SE atau usahawan, penting untuk kita bukan saja tengok USP ya, pengurusan aliran tunai itu amatlah penting. Don't run out of cash. Dan cabaran terakhir yang nak saya sentuh hari ini adalah transformasi digital. Memanglah dia sering sangat diperkatakan dan kini dah telah menjadi norma. Macam-macam lah. Big data, analytics, machine learning, augmented reality, virtual reality dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya pada tahun 2020, proses digitalisasi memang terpaksa lah, mau tak mau, memang terpaksa dipercepatkan. Sebab kita kena tangani norma baru dalam perniagaan. Dia memang penting lah Rizal, sebab dia membolehkan satu syarikat tu bertindak pantas. Ialah dari segi pelanggan kan, sebab persaingan memang sengit, kita kena dapat menarik dan melayan pelanggan tu dengan lebih cekap, lebih baik daripada pesaing. Dan dia juga membantu kita untuk meningkatkan skala perniagaan. Okey, dan Rosina, kita juga bercakap tentang strategi untuk usahawan juga. Rosina ada menyentuh tentang perubahan transformasi digital, pelbagai perubahan termasuklah bagaimana usahawan perlu pivot dengan pantas untuk memastikan produk mereka masih lagi menarik kepada pelanggan mereka. Mungkin kita boleh sentuh berkenaan dengan strategi untuk usahawan. Apa yang mereka perlu lihat untuk tahun ataupun ingati pada tahun 2020 ini, Rosina? Saya rasa strategi itu ada banyak persamaan. Tapi kalau saya tengok bila saya coach para usahawan tu, I think adalah beberapa perkara yang penting ya. Bila mereka, terutamanya kalau baru nak berkecimpung di bidang perniagaan tu, bila mereka nak buat pilihan ya tentang ruang atau kategori yang hendak kita nak sertai dunia perniagaan tu, ada dua perkara penting lah. Jadi kalau pada saya lah, satu, minat tu kena mendalam. Jadi sebab kalau kita nak pergi bekerja, mengusahakan perniagaan ketika ekonomi tu agak kurang baik ya. Kalau kita ada minat yang mendalam ya, kita lebih gembira dan lebih berusaha lah. Kita terdorong untuk berusaha lebih bersungguh-sungguh. Kedua, bukan saja minat ya. Kadang-kadang orang kata kita minat tu kita masuklah dalam kategori atau industri tersebut. Tapi kita bukan saja kena minat, kena ada kebolehan. Kebolehan tu penting agar kita ada lebih peluang untuk berjaya. Lagi satu, saya lihatlah kadang-kadang ada yang begitu optimis. Sikap optimis ni memang baik. Tapi bila kita lihat satu syarikat yang berjaya, kita lihat bila mereka dah mencapai kejayaan tu. Kita tak tengok ya apa yang berlaku behind the scene. Bila mereka bekerja bertungkus rumus tu, kita tak nampak kan, kita bukan bersama pengusaha tu. Jadi bila masuk ke bidang perniagaan tu memang kena bersedia. Usahawan kena bersedia untuk bekerja keras. Jadi mereka mesti boleh mengadaptasikan model perniagaan dan juga cara kita beroperasi. Itu penting. Lagi satu, kejayaan tu bukan kita capai bila kita berkecimpung. Kita kena tahu bagaimana nak menangani dan menghadapi kegagalan. Sebab pada saya ya, kita mesti terus optimis. Setiap kegagalan tu, Rizal, pada saya lah, kegagalan tu memang adalah satu peluang untuk kita belajar secara berterusan. Kita tidak akan gagal sehari sekali. Kita akan terus gagal. Maknanya kalau kita nak membuat inovasi untuk memimpin pertukaran kan, bila trend tu selalu berubah,
memang kita akan menghadapi kegagalan. Jadi kita ambil peluang setiap satu untuk belajar dan menjadi lebih baik. Itu kita perlu ingat. Dan kalau usahawan bila dalam keadaan ekonomi seperti ini, tidak semuanya ada modal yang besar. Jadi kalau kita ada modal yang terhad, kita ambil dulu peluang yang ada. Kita mulakan secara kecil-kecilan dulu dan bina perniagaan tu dari satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi, dari masa ke masa. It takes time. Rome wasn't built in a day. Dan akhir sekali, kita mesti percaya kepada diri sendiri. Don't give up too soon. Dan kita perlu bina rangkaian sokongan kita dari segi profesional dan juga dari segi ahli keluarga dan sahabat handai. So, kadang-kadang bila kita lalui masa yang sukar, memang sokongan mereka tu kita perlukan dari pelbagai aspek lah. Dan Rosie juga adalah seorang coach untuk kepimpinan korporat dan usahawan. Apa mungkin ringkasnya apa isu dan nasihat utama yang Rosie banyak berikan pada 2020? Mungkin top 3 Rosie yang boleh Rosie kongsikan sebelum kita bercakap berkenaan dengan trend 2021 Rosie. Jadi pada tahun 2020 ni saya ada coach banyak pemimpin dan usahawan antarabangsa, bukan saja di Malaysia. Tapi kita melihat lebih persamaan daripada kelainan bila saya bimbing mereka sebagai coach. Kesemuanya agak berfokus kepada 3 perkara lah. Satu, strategi, digitalisasi sebab kena tukarkan mengikut trend, dan akhir sekali adalah kepimpinan perubahan atau apa yang kita panggil change leadership. Jadi pada saya lah, pemimpin dan usahawan, kita perlu bina dalam perniagaan kita, dalam organisasi kita, kita perlu ada amat pentinglah kita bina budaya positif. Kenapa? Yang penting bila kita bina budaya positif ni, ia dapat membantu kita nak apa yang kita nak buat bila kita nak tukar budaya kepada budaya yang positif. Kita punya objektif adalah untuk memupuk perubahan dan inovasi. Itu penting. Sebab kalau tidak, kita tak boleh berubah dan menangani apa-apa cabaran yang timbul di depan kita. Ia juga kita perlu terbuka untuk menerima dan menguruskan trend gangguan lah, disruptive trend. Dan bukan saja disruptive trend dari luar syarikat. Kita juga harus akur kepada apakah kelemahan dalaman dan kita harus tangani. Selain tu, bila kita nak tukarkan budaya yang lebih positif tu, ialah untuk mendorong ideasi. Kalau kita nak buat inovasi, kita mesti dapat banyak proses ideasi yang secara terbuka dan dari segi psikologi dirasakan selamat di seluruh organisasi lah. Jadi para pekerja kita rasa selamat untuk mereka mengemukakan apa-apa idea yang ada dan akan dipertimbangkan secara terbuka dan secara baik oleh pucuk pimpinan. Dan dari segi budaya digital pula faktor kedua, nasihat selalunya adalah kita perlu bina budaya digital. Tapi kita tak boleh lupakan betapa pentingnya interaksi bersekemuka. Jadi kita terpaksa gabungkan yang terbaik dari kedua-dua dunia. So the best create put together the best of both worlds. Untuk memupuk inovasi pula kita perlu belajar dari kejayaan dan kegagalan. Jadi kalau kita tengok dari segi kegagalan, kadang-kadang kita dapat capai kejayaan tu tapi kita lupa betapa pentingnya untuk kita raikan kejayaan. Kita perlu rakamkan penghargaan pada pasukan kita yang membantu kita untuk mencapai kejayaan. Setiap kejayaan walaupun kecil, apalagi yang kejayaan yang besar, kita mesti rakamkan penghargaan dan raikan. Dan apa juga penting bila kita capai satu kejayaan itu, kita demonstrasikan kepada organisasi secara amnya. Kerana ini penting untuk memotivasikan pasukan kita, Rizal. Kalau kita gagal pula, kita jangan cepat menghukum. Kadang-kadang kan bila ada kegagalan, pucuk pimpinan rasa macam kita kena hukum, jadi kita buat jadi semua
organisasi rasa takut untuk membuat inovasi sebab takut gagal dan dihukum. Jadi kita kena belajar dari kegagalan dan kita cepat menyesuaikan diri. And if you are a leader, just lead from the front, pimpin dari depan and be the change that you want to create, Okay. That's very important. Dan Rosie, kita melangkau ke 3 trend dan juga risiko utama 2021 untuk pemimpin dan juga organisasi. Bagaimana pemimpin organisasi dan juga usahawan dan apakah kemahiran dan juga skill penting untuk mereka pada tahun 2021? Apa yang mereka boleh siapkan diri mereka untuk berdepan dengan ketidaktentuan yang mungkin lebih besar daripada tahun 2020 pada tahun 2021 ini, Rosie? Jadi kalau kita lihat 3 risiko, pada saya lah, dia persaingan yang sengit dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, itu perlu ditangani. Keduanya, ketidakupayaan untuk menyesuaikan diri untuk menarik pelanggan, ya Rizal. Sebab kalau ada had kemampuan serta kemahiran kepimpinan, digital, literasi data dan amalan norma baru, itu akan menjadi satu cabaran yang ketara lah bagi sesuatu syarikat tu. Ketiganya, kalau kita alami masalah atau kekurangan modal dan aliran tunai. Itu penting. Jadi kalau kita sebagai pemimpin syarikat atau usahawan, bagaimana kita nak persiapkan diri, tadi Riza tanya, apa kemahiran atau skill yang penting untuk 2021. Pada saya, kepimpinan perubahan atau change leadership adalah begitu penting sekali. Kalau tidak, kita tidak bolehlah nak berinovasi atau nak mengadaptasikan perniagaan dan operasi kita secara pantas. Keduanya, kita kena pupuk literasi digital dan data. Selain daripada itu, kemampuan pemasaran, khasnya pemasaran digital dan sosial adalah amat penting. Pengurusan kewangan dalam ekonomi yang buruk, itu penting. Kalau kita nak lihat apakah kemahiran pemimpinan, ada beberapa yang amat penting lah. Pemikiran kritis atau critical thinking, dan kita gabungkan dengan pertimbangan yang baik atau judgement. Sebab maksudnya banyak informasi, banyak trend yang terpaksa kita hadapi, jadi kedua-dua itu adalah penting. Selain itu, saya lihat apa yang penting adalah mereka kena pandai menyesuaikan diri atau be adaptable. Okay. Ketangkasan atau agility juga penting. Okay. Selain itu, ketahanan atau resilience dan daya inovasi. Lagi satu kan, misal saya ingin menyentuh banyak syarikat yang ketika ini mereka memotong belanjawan untuk latihan dan pembangunan sumber manusia. Pada saya, ini adalah satu kesilapan yang besar. Sebab kalau mereka nak bersaing, kita punya pekerja tu, kita perlu bina, kita perlu invest in them. Kita memang perlulah kita menilai perbelanjaan latihan dan pembangunan sumber manusia. Sebab dia lebih perlu tersasar. Bukannya kita nak naikkan tahap belanjawan, tapi kita kena pilih apakah kemahiran yang penting yang kita perlukan untuk keperluan perniagaan. Because pekerja tu adalah penggerak perniagaan. Kita mudah lupa bila kita ada cabaran ke atas kos, nak menurunkan kos. Tapi kita mesti ingat mereka lah penggerak perniagaan kita. Ini pembelajaran saya lihatlah dari telah meningkat kalau kita tengok dari universiti perniagaan terkenal antarabangsa dan juga platform pembelajaran antarabangsa, itu memang kita nampaklah lebih ramai yang memberi tumpuan sebab penting kan untuk membina kemahiran. Okay. Jadi kita tak melabur dengan bijak, Riza, saya rasa syarikat kita juga akan rugi. So our savings will just go to nothing if we don't invest in our people. Okey.
Dan Rozina Aziz, terima kasih kerana bersama kita dalam Niaga Awal untuk pagi ini memberikan sedikit insights ataupun sedikit maklumat kepada usahawan dan juga kepimpinan di luar sana berkenaan dengan skill, trend, risiko 2021 dan juga pengajaran tahun 2020. Terima kasih Rozina Aziz, pengasas bersama dengan juga Ketua Pegawai Eksekutif Metamorphosa, dan kita akan terus berhenti di sini dan teruskan bersama kami di dalam Niaga Awani serta buletin awani lain untuk perkembangan terkini dalam dan juga luar negara. Saya Rizal Zulkafli. Selamat tahun baru dan juga salam hormat.